5.3, okey, 5.3 iaitu tentang alkohol. Itu topik yang barulah tentang alkohol. Jadi hari ni kita nak tengok siapa yang akan membuat pembentangan, bermula dengan Aina Zurina, kemudian Syafiah minta excuse sikit, tak apa-apa, sihat selsema. Mungkin kita boleh buat dengan Huda, Hanis, Balkis, lepas tu patah balik dengan Syafiah lah. Okay. Jadi kita akan mulakan dengan Aina. Aina dah ready belum? Mana nama Aina? Aina ada? Aina antara orang pertama masuk tadi. Ada Zaza. Okay. Alright. Dah ready belum? Dah. Macam mana nak share slide atau saya yang share kan? Zaza share slide. Alright. Boleh. Okay. Sekejap. Okay. So, ini adalah tentang alkohol. Saya tengah presenting. Okay. Okay, aturan dia Aina, lepas tu Huda, Hanis, kemudian Balkis, last sekali baru Syafiah. So Syafiah tak apa-apa nak sihat ni. Okay, so kita mulakan dengan Aina. Okay, Aina, silakan. Maksud alkohol, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini saya akan bentangkan 5.3 iaitu alkohol. Maksud alkohol merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. Alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, apel, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. Okey, Aina saya sambut terus lain jadi kita tak patah balik. Okey anak-anak, alkohol ni adalah sebatian karbon organik. Ingat organik adalah berasal dari benda hidup. Kemudian mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Anak-anak cuba ingat kalau bahasa Inggeris kita eja alkohol tu tadi ALCOHOL kan? ALCOHOL, alkohol. So anak-anak cuba tengok perkataan ada al, kalau kita sebut baku kan alcohol, COH kan. So ingat alkohol dia ada COH, ada karbon, ada oksigen dan ada hidrogen macam Aina cakap tadi. Dan Aina ada terangkan nak dapat alkohol ni kena lalu satu proses khas nak dapatkan alkohol ni adalah proses penapaian. Macam mana nak buat penapaian? Melalui tindakan yeast. Okay, yeast yang terhadap makanan lah yang ada glukosa atau gula serta kanji. Seperti contoh yang Aina dah sebutkan tadi. So, Syafiah nanti akan terangkan tentang proses penapaian. Okay, teruskan Aina. Ustazah, yang formula alkohol ni saya tak tahu nak terang macam mana. Okey, tak apa saya bantu. Okey, tadi kan saya ada sebut pasal alkohol mesti ada karbon, oksigen, hidrogen, ada COH kan? COH, COH. Cuba anak tengok dia punya formula ni. COH, COH, COH. Okey. So, beza dengan alkana dan alkina, alkina dia ada C dan H. Sebab itu adalah hidrokarbon. Tapi alkohol dia ada O, dia ada oksigen. Okay. Dan nama alkohol ni saya ada terangkan dalam bengkel hari tu, di mana nama alkohol ni berdasarkan berapa banyak karbon yang ada dalam molekul dia. Kalau satu nama dia MET. Okay. Ingat MET, MET. Macam muka surat 149 dalam buku teks. Cuba tengok. Kalau satu karbon MET. Kalau dua karbon ET, ET. Okay. Kalau tiga karbon PROP, PROP. Okay. Bila anak-anak tengok formula struktur ni kan ada COH kan. So tahulah dia adalah alkohol. So nama dia mesti ada ol hujung dia. Maka kalau dia satu karbon jadi metanol.
Dia met kan. Kalau alkana metana, kalau alkina metina. Metina tak ada, sorry. Alkana, metana. Alkina tak ada sebab dia tak boleh buat ikatan ganda dua tu lah. Dia kena ada 2 karbon baru dapat ganda 2. Lepas tu kalau alkohol metanol. Okey, kalau 2 karbon pula etana, etina, etanol. Alkohol dia tambah ol ujung dia. Mana tahu ada alkohol ke tak, ada coh ni. Okey. Kalau propana, propina, propanol. Butana, butena, butanol. Kalau 4 karbon, pentana, pentina, pentanol. Sama juga kalau 6 karbon, heksana, heksina, heksanol. Okey, ada soalan tak kat situ tentang formula alkohol ni? Ada apa siapa-siapa nak tanya? Aina sendiri clear tak? Apa dia Zah? Aina sendiri faham tak apa yang saya cakap ni, saya terangkan ni? Tak faham sebab line sangkut. Oh, ya ke? Okey, yang penting nama alkohol ni mesti refer dekat bilangan karbon. Dia mesti refer dekat bilangan karbon. Sama je nama dia alkana ke, alkina ke, alkohol ke. Kalau 1 karbon, met. Okay, so metana, metina tak ada, metana, metanol. Okay, kalau 2 karbon, et. So etana, etina, etanol. Kalau 3 karbon, propana, propena, propanol. Nampak tak? Berdasarkan 3 karbon ni. Okay. Alright tak? Siapa nak tanya? Huda. Faham tak Huda? Ya, Ustazah. Clear tak? Clear? Clear. Okay. Aina masih sangkut-sangkut Aina. Haa. Oh, tak apalah, nanti dengar rakaman balik Okey. Okay, teruskan. Oh, habis dah? Maksudnya Aina tu je kan? Ada lagi ke Aina? Oh, Aina dah senyap dah. Okay, so Syafia ni kita skip dulu. Okay, kita skip dulu Syafia. Dia akan habis last kali lah untuk Syafia. So, kita terus masuk kepada subtajuk. Oh, Alia. Alamak, Alia boleh buat tak ni Alia? Sekejap, saya call Alia. Alia boleh respon tak Alia? Boleh, Ustazah. Okay, try Dah, Try. Sifat fizik dan sifat kimia alkohol. Sikit je ni kan Alia kan? Okay, alright, silakan Alia. Sikit je tajuk ni. Tak apa. Tak apa. Sifat fizik dan sifat kimia alkohol adalah seperti yang berikut. Warna, dia tidak berwarna. Keadaan fizikal, cecair pada suhu bilik. Bau, mempunyai bau yang tersendiri. Takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Keterlarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Kemeruapan tu saya cari tambahan Ustazah. Bagus. Makin berkurang jika rantai karbon meningkat. Tu. Okay, yang ni je Alia dapat kan tentang sifat fizik dia. Okay, apa maksud sifat fizik Alia? Dia nak describe tentang apa fizik tu? Oh, sifat fizikal ke? Sifat appearance dia kan, physical dia kan. Okay, terima kasih Alia. Okay, so sifat fizikal alkohol, sifat fizik atau fizikal alkohol ni, betul Alia cakap dia tidak berwarna, dia jernih atau kita panggil colourless. Colourless, tak ada warna. Pada suhu bilik, dia dalam keadaan cecair. Okay, dia ada bau yang tersendiri. Sesetengah buku dia tulis bau wangi atau bau buah. Dia ada bau yang agak wangi lah. Okay. Takat didih, kalau metanol, takat didih rendah. Etanol tinggi sikit. Propanol lagi tinggi. Maksudnya, semakin meningkat bilangan karbon dia tu, daripada metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, semakin meningkat takat didih dia. Kenapa? Siapa boleh respon? Siapa tahu kenapa semakin meningkat takat didih, semakin meningkat bilangan karbon, semakin meningkat dia punya takat didih?
Ada siapa boleh respon tak? Kenapa kan alkohol ni semakin meningkat bilangan karbon dia, semakin meningkat dia punya takat didih? Dia pekat ke tak? Okey, pekat. Kenapa dia pekat? Kenapa awak kata dia pekat? Sebab bilangan karbon dia ada banyak. Betul. Okey, tapi cuma kita tak panggil lah pekat lah. Tapi kita panggil dia semakin kompleks. Molekul alkohol tu semakin kompleks. Sebab apa? Bilangan karbon ni semakin bertambah. So, ikatan antara karbon juga semakin bertambah. Ikatan dia tu. So, menyebabkan banyak lagi tenaga haba digunakan, diperlukan untuk memutuskan ikatan-ikatan karbon ni. So bila banyak lagi tenaga haba, maka takat didih semakin meningkat lah. That's why tu takat didih meningkat. Bila bilangan karbon meningkat. Sama juga macam keterlarutan dalam air. Kalau metanol, etanol tu larut je dalam air. Kita takkan nampak dia terpisah sebab bilangan karbon dia sikit. Tapi semakin dia jadi meningkat, jadi butanol, propanol, heksanol, heptanol tu, semakin dia tak larut sebab karbon dia makin banyak. Sama juga kemeruapan. Okey, siapa saya nak tanya? Sarah. Sarah boleh respon Sarah? Ya Ustazah. Apa maksud meruap Apa dia macam kalau dia berbuih dia macam berbuih. Berbuih, okey. Tapi kalau macam tu. Alright, Sarah kata berbuih. Dia, apa pendapat dia? Apa maksud meruap? Entahlah. Sabar je lah. Try. Sabar. Dia macam ni kan contohnya kalau air tengah didih, lepas tu kita letak penutup, lepas tu dekat atas tu dia macam wak kan, macam tu kan. Kalau jerang air ke yang keluar tu wak kan, macam tu. Kita nampak wap dia terkeluar tu kan? Betul lah. Meruap ni maksudnya cecair tukar jadi wap. Tapi kalau kata macam masak nasi kan, air yang kita masak nasi tu kan mendidih. So air tu tukar jadi wap juga. Cuma bila kita letak tudung periuk, so wap tadi dah tukar jadi air, itu bukan meruap dah, itu kondensasi. Cecair tukar jadi wap tukar jadi cecair, itu kondensasi. Tapi kalau meruap, cecair, air tukar jadi wap. Tu meruap. Betul lah ni cakap tu. Okay, so kalau anak-anak tengok etanol kan dalam makmal kita, nanti naik sekolah insya-Allah kita buat eksperimen dia. Etanol ada je dalam lab. Okay, kita letak dalam piring petri kan. Kita biar je dia. Anak-anak akan bau wangi etanol tu sebab dia dah meruap, dia jadi wap, jadi gas. Dan anak-anak akan tengok dekat piring petri tu dah tak ada dah. Alkohol dah tak ada sebab semua alkohol telah meruap. Berbanding dengan air, alkohol lagi cepat meruap. Ya. Kalau kita bawa alkohol tu tak apa. Tak ada masalah. Dia bukan bawa arak. Arak dengan alkohol lain. Alah maksudnya macam ada apa? Ada efek. Efek ke? Tak ada. Kalau macam etanol tu okey je. Dia kalau yang sengit tu macam kalau kita panaskan sulfur, tu memang sakit hidung. Okey, kalau alkohol tak ada masalah sangat pun. Okay. Nanti kita buat eksperimen penapaian sekali. Saya ingat anak nak buat kat rumah tapi tak apalah. Kita study je dulu. Nanti kita akan buat sama-sama dekat sekolah penapaian eksperimen ni. Cuma kita mungkin dengan Syafiah terangkan sikit lah penapaian tu macam mana. Okay. So habis dah sifat fizikal alkohol. Yang penting dia larut dalam air. Dia tidak berwarna macam yang siapa ni Alia terangkan tadi. Anak-anak buat catatan tak? Jangan nganga je tau. Buatlah sedikit catatan. Ustazah. Kenapa Ya. yang etanol ni tak ada dalam buku teks? Tak ada kan. Tapi anak-anak kena tahulah. Dia memang tak ada dalam buku teks. Tapi kita kena, alang-alang kita dah belajar tentang alkana, alkena tu, kita kena tahulah tentang metanol, etanol, propanol. Tapi susah ke nak hafal metanol, etanol tu? Balkis rasa macam mana? Susah ke senang? Tak, senang je. Senang je. Kalau anak-anak dah hafal met, et, prop. Rasanya hari tu
Naili kata nak share formula tapi saya pun lupa nak tanya. Nanti Naili share formula. Macam mana nak ingat? Mat, add, prop, boot, Dah pen, lah hack. dah. Ada yang Dah. anak panjang bodoh tu. Ya, wah, sampai sangat dah saya dah Nanti tak terperas. je ni boleh. Nanti up balik lah. Nanti apa ni upkan balik formula tu. Okay? Alright. So sekarang ni kita nak tengok eksperimen untuk kaji sifat alkohol yang apa ni Alia bentangkan tadi. So kita persilakan Huda untuk membuat pembentangan. Silakan Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini saya akan bentangkan tentang eksperimen kaji sifat alkohol. Yang pertama, tujuan. Tujuan dia adalah untuk mengkaji sifat fizik dan sifat kimia etanol. Huda sekejap. Beza tak alkohol dengan etanol? Beza. Macam mana kita nak terangkan etanol tu apa? Tak, sama. Sama tapi etanol ni? Nama saintifik. Nama yang lebih spesifik dia lah kan. Berapa karbon etanol? Satu. Satu ke? Etanol Dua. Alkohol dia umum. Okey, jenis-jenis alkohol. Metanol, etanol, propanol, butanol. Alkohol tu nama umum dia. Etanol nama spesifik dia. Kalau dua karbon, etanol lah. So, ini eksperimen dia. Silakan Huda. Bahan? Bahan yang digunakan ialah etanol, asid etanoik, asid sulfit pekat, air kapur, kertas kobalt klorida kontang, macis dan air. Alright. Radas? Radas dia tabung didih, silinder penyukat, salur penghantar, penitis, piring sejat, penyepit, corong turas, bika, tabung uji, kaki retort, tiup penyambung dan peluru bansen. Okey, macam mana kita nak bezakan sesuatu tu adalah bahan, yang lain tu, yang ni pula adalah radas. Macam mana kita nak bezakan bahan dan radas? Siapa ada idea? Saya. Silakan. Kalau radas ni kita tak guna sampai habis. Macam tu. Lepas tu bahan ni kita guna terus. Okey, betul. Kalau bahan kita guna, dia boleh habis. Kan? Guna etanol. Etanol boleh habis. Mancis boleh habis. Tapi kalau radas, kita boleh guna dia berulang kali. Tak habislah. Payahlah pula guna sikit, bika dah tinggal separuh. Guna lagi sikit, bika dah tinggal suku. Kan? So radas tak. Radas kita boleh guna berulang kali. Okay, betul. Thank you Balkis. Okay, seterusnya. Arahan dia Huda. Arahan dia yang pertama adalah untuk sifat fizik etanol. Perhatikan dan rekod sifat fizik etanol yang berikut. Yang pertama, warna. Kedua, keadaan jirim pada suhu bilik. Ketiga, bau. Dan yang keempat, keterlarutan dalam air. Alright. Okay, so 4 sifat fizik yang anak-anak kena tahu. Warna dia macam mana? Keadaan jirim. Bila sebut keadaan jirim, ingat 3 perkara. Pepejal, cecair atau gas. Bau, macam mana bau dia? Okay, dan bagaimana dia larut ke tak larut dalam air. Okay, so itu bahagian A, iaitu mengkaji sifat fizik. Sekarang ni bahagian B dia Huda. Bahagian B, ya. Yang kertas kobalt klorida tu apa? Okey. Kejap lagi Huda boleh terangkan. Kertas kobalt klorida kontang nak uji apa? Bolehkah Huda kan? InsyaAllah. Boleh, don't worry. Okay, alright. Kejap Balkis, bagus pertanyaan Balkis tu in advance. Tapi kita dengar penerangan Huda, nanti Huda bantu Balkis. Okay, silakan Huda, teruskan. Untuk bahagian B, tindak balas pembakaran. Yang pertama, sukat 2 cm padu etanol dengan menggunakan silinder penyukat dan tuang ke dalam sebuah piring sejat. Yang kedua, nyalakan etanol di dalam piring sejat itu. Okey. Ketiga, perhatikan dan catat warna nyalaan yang terhasil. Keempat, uji gas yang terbebas dengan air kapur. Dan yang kelima,
uji titisan cecair yang terbentuk pada corong turas dengan kertas kobalt klorida kontang. Alright, sekarang ni kita tengok satu-satu. Okey, memula etanol tuang dalam silinder penyukat sebab nak ukur yang 2 cm padu tu. Lepas tu tuang dalam piring sejat. Okey, kemudian etanol tu dinyalakan. Kita nak nyalakan pakai apa ni? Nak nyalakan, guna apa? Pakai? Penuh bansan. Kalau pakai penunuh bansan payah. Benda yang mancis je lah. Makan mancis. Ambil mancis tu, nyalakan terus. Okey, mudah tak etanol terbakar anak-anak rasa? Ya, mudah. Mudah sebab dia pun boleh jadi bahan api sebenarnya. Okey, perhatikan dan catat warna nyalaan. Okey, kita tak buat lagi tapi nanti Huda bagi tahulah dia punya apa hasil dia. Okey, kemudian bila berlakunya pembakaran, anak-anak etanol tu terbakar. Dia terbakar dalam sejenis gas. Gas apa yang membantu pembakaran? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Yang bantu pembakaran? Hidrogen. Ingat tak gas yang boleh membantu pembakaran? Ada gas tu. Ada gas Dia tu. ada 3 kan? Apa? Dia kan ada tiga segitiga tu kan? Ingat tak? Ada bahan api. Bahan api dia etanol. Bukan. Bukan karbon dioksida. Karbon dioksida tu hasil dia. Oksigen lah. Oksigen. So, dia kan ada 3 segitiga tu. Bahan api, oksigen dengan etanol. Etanol pula dah. Bahan api, oksigen dengan haba. Okay, so sekarang ni etanol tu ada je oksigen. So, kita nyalakan sebab oksigen memang ada dalam atmosfera kan. Bila kita cucur lighter atau mancis, dia terus menyala. And then, bila dia dah terbakar, dia akan menghasilkan gas. Okay, so nombor 4 ni adalah ujian gas yang terhasil lah. Kalau anak-anak tengok air kapur, confirm lah ujian tu adalah tentang gas karbon dioksida. Okey, uji titisan cecair yang terbentuk pada corong turas dengan kertas kobalt klorida kontang. Okey, Huda, kertas kobalt klorida kontang tu kenapa kita guna kertas tu, Huda? Untuk kesan kehadiran air. Yes, bila berlaku pembakaran, air juga hadir tau. Bukti dia macam dalam tubuh kita lah. Anak-anak rasa berlaku tak pembakaran dalam tubuh kita? Saya cakap waktu pembakaran air pun ada kan. Macam mana kertas tu nak mengujikan yang kat situ ada air sedangkan kertas tu boleh terbakar? Sebab kita tak bakar kertas tu. Okey. Tak. Dia macam ni. Kan etanol tu terbakar kan? Okey, etanol tu terbakar dan kemudian gas terbebas bersama-sama dengan wap air. So sekarang ni kita bukan letak kertas kobalt klorida tu dekat api. Tapi kita hanya macam select je, sapu je dekat dekat permukaan corong turas tu. Kita just sapu macam tu je untuk uji ada air ke tak ada air. Kalau ada air, kita akan nampak perubahan warna dekat kertas kobalt klorida kontang tu. Kalau tak ada air, tak ada perubahan warna lah. Maksudnya kita bukan celup dalam api. Kita just sapu je dekat hujung corong turas macam tu je. Okay, jelas tak? Nanti senang nak buat dalam makmal nanti. Kalau semua dah faham. Okay, good. Nanti semua dah faham, saya kata, okay sekarang ni kita nak uji sifat fizik etanol. Tak ada masalah dah sekarang. Semua orang dah faham. Okay, tinggal nak buat je. Okay, ada satu lagi. Tindak balas kimia. Silakan Huda. Untuk bahagian C, tindak balas pengesteran. Yang pertama, sukat 2 cm padu etanol dan 2 cm padu asid etanoik dengan menggunakan silinder penyukat dan masukkan kedua-dua bahan itu ke dalam sebuah tabung didih. Kemudian goncangkan tabung didih tersebut. Yang kedua, tambahkan 5 titis asid sulfurik. Goncang macam tutup atas goncang ke goncang pusing? Goncang pusing. Amalkan goncang pusing. Tahu? Ingat tau? Okey, teruskan Huda. Yang kedua, tambahkan 5 titis asid sulfurik pekat ke dalam campuran di dalam tabung didih, di dalam kebuk wasap. Goncangkan tabung didih tersebut. Mentang-mentang berkata WhatsApp, udah pada WhatsApp? Kenapa WhatsApp kat situ? Okey, memanglah sekolah kita tak ada kebuk WhatsApp.
Tu sebab anak-anak blur. Kebut asap ni apa? Kita ada belajar masa form 4 dulu. Kebut asap tu adalah satu ruang di mana kalau kita buat sebarang eksperimen yang melibatkan gas-gas yang berbahaya, macam asid sulfurik tu dia memang meruap. Dia pekat kan? So bila pekat, dia memang asid ni boleh meruap dan dia boleh menyebabkan ada efek lah pada kita punya saluran pernafasan. So kalau kita buat dalam kebut asap, maka gas-gas tu dia tak akan keluar, tapi macam mana saya nak cerita? Kita hulur je tangan kita dalam ruang kebut asap tu dan kita tuang lah. Kalau anak-anak pernah tengok cerita-cerita saintis kan, dia tuang dalam bahagian tu je, dalam bahagian berkaca kat sebelah dalam. So wap dia akan naik dan terus keluar. Terus keluar. Okay. Kita tak akan bau lah. Itulah kebut asap. So nak buat ni agak mencabarlah sebab kita tak ada kebut asap. Tengoklah kalau saya demo dulu dengan Cikgu Faz, kalau berjaya dan rasa macam tak ada efek kat awak, kita boleh buat. Doalah sebab kita nak buat ester. Anak-anak ni ester ni adalah antara bahan untuk buat minyak wangi tau. Okay. Sebenarnya best juga buat eksperimen ni. Okay, and then goncangkan. Macam Hanis tanya lagi, jangan goncang atas ke bawah, bahaya. Kerana goncang pusing. Selalu bila sebut goncangkan tabung didih atau tabung uji, bayangkan pusing macam tu. Okay, alright. Nombor 3 udah? Yang ketiga, panaskan campuran selama beberapa minit. Syazah. Ya. Tak ada. Tadi Zana cakap suruh tutup yang hitam ni. Tak nampak. Oh, okay. Alright. Okay, teruskan. Udah? Dan yang keempat, tuang hasil campuran ke dalam sebuah bikar berisi air. Perhatikan dan catat ciri-ciri hasil yang terbentuk. Alright. Okay, ini adalah tindak balas pengesteran. Okay, di mana macam mana nak buat ester? Etanol kena tambah dengan asid organik. Satu contoh asid organik adalah asid etanoik. Nampak tak? Ada perkataan eta, et juga. Maksudnya asid etanoik ni ada 2 karbon. Asid etanoik. Kalaulah asid organik ni ada 3 karbon, anak-anak rasa apa nama asid ni? Siapa boleh teka? Bondo tadi. Kena. Propanoik lah. Dia tak jadi propanol. Propanol tu jadi alkohol balik. Kalau propanol kena tambah dengan asid propanoik. Butanol, asid butanoik. Macam tu lah lebih kurang. Maksudnya alkohol tu kena tambah dengan asid organik. Tengok nama oik tu semua organik lah. Etanol dengan asid etanoik. Okey, campur dua-dua tu guna silinder penyukat macam gambar 5.16 ni. Okey, kemudian kita letakkan asid sulfurik pekat. Sebenarnya asid sulfurik pekat ni tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada, dia lebih cepat tindak balas tu berlaku. Apa nama istilah dia? Apa peranan asid etanoik ni? Asid sulfurik pekat ni. Kalau tambah dia lagi cepat tindak balas ni berlaku. So kita nak panggil asid sulfurik pekat ni sebagai apa? Mungkin. Ya, bagus. Mungkin lah. Apa? Mungkin. Ingat mungkin dia tak ada tak apa. Tapi kalau ada, so tindak balas yang berlaku akan menjadi lebih cepat. Okay. Lepas tu, lepas tambah asid sulfurik pekat tu, maka kita goncangkan. Okay. Kalau kita tengok, kita kena kepit lah dengan pengepit yang wooden tu, yang kayu tu, dan panaskan. Panaskan selama beberapa minit. Dah dapat ester. Okay, kemudian kita tengok sifat fizik ester tu, sebab tu kita kena campur dengan air. Kita kena tengok ester ni larut tak dengan air. Kalau etanol larut dengan air. Kalau ester larut tak dengan air. Okay, nama dia khas. Kalau kita guna etanol tambah asid etanoik, nama dia ester etanoat. Ester etanoat. Tapi anak-anak tak payah tahu sangat sebenarnya tentang nama dia. Tapi nama hasil dia ester lah. Saya ingat dah. Nama dia etil etanoat. Kalau propanol tambah asid propanoik, dia akan jadi propil propanoat. Tu nama ester dia. Butil butanoat. Tu nama ester. Kena hafal ke? Tak payah. Just tahu je. Hasil tu adalah ester. Okay. Hanis tanya tadi kat mana nak select
kertas tu tak terbakar ke? Okey, kertas tu hanya disapu pada corong turas ni. Kena buka lah. Corong turas tu kena buka dan sapu sebelah dalam dia dengan kertas kobalt klorida kontang untuk uji ada air ke tak ada air. Okey. Alright. Maka kita dapatlah jawapan dia. Silakan Huda. Untuk pemerhatian untuk sifat fizik etanol, warna dia ialah tidak berwarna. Okey. Betul. Keadaan jirim pada suhu bilik pula dia jadi cecair. Dia tak ada menjadi cecair, dia memang cecair. So jangan tulis perkataan menjadi ni. Jawapan dia cecair sahaja. Okey, bau? Bau dia berbau sedap. Okey, atau harum atau wangi atau berbau buah pun boleh. Okey, keterlarutan dalam air? Mudah terlarut. Alright. Okey, sekarang ni tindak balas kimia dia. B, tindak balas pembakaran. Warna nyalaan biru. Perubahan pada air kapur ialah jadi keruh. Perubahan pada kertas kobalt klorida kontang pula dia tukar daripada biru kepada merah jambu. Alright, betul. Okey, anak-anak ingat hasil pembakaran adalah gas karbon dioksida dan juga uap air. Maksudnya, gas karbon dioksida kehadirannya diuji dengan air kapur. So, air kapur menjadi keruh bila ada karbon dioksida. Kalau tak ada gas karbon dioksida, air kapur tak akan keruh. Bila ada gas karbon dioksida, baru air kapur keruh. Dan kertas kobalt klorida kontang, warna asal dia biru. Bila ada air, kita sapu pada dalam corong turas tu ada air, maka warna biru tu akan bertukar menjadi warna merah jambu. Okey, last kali Huda, pengesteran. Bau hasil ialah berbau harum. Dan keterlarutan hasil dalam air dia ialah tidak terlarut. Ya, beza ester dengan alkohol. Tu beza dia. Kalau etanol, larut dalam air. Tapi kalau ester, dalam kes kita ni etil etanoat, dia tidak larut. Dia akan nampak dua layer terpisah. Macam kita tengok soalan dalam bengkel hari tu kan ada bahan M terpisah daripada air kan. Alkohol yang etanol tu larut dalam air. Bahan M terpisah. So ester dia macam tu. Dia macam minyak. Dia akan terpisah. Dia tak boleh larut dalam air. Okay. Alright, so sekarang ni soalan. Huda, saya rasa awak boleh point mana-mana kawan-kawan awak untuk jawab soalan 1, 2, A, B dengan nombor 3 ni, Huda. Okey, Huda bacakan soalan, lepas tu pilih kawan-kawan untuk jawab. Okey, yang pertama, apakah yang dihasilkan daripada tindak balas pembakaran alkohol? Tak apa, saya dah terang tadi. Pilih je siapa-siapa. Hanis lah, sebab saya nampak dia. Okey Hanis, silakan Hanis. Apakah hasilnya? Meruap dia nak bahan yang terhasil daripada pembakaran alkohol. Jap. 2. Saya bagi clue, 2. Gas, 1 gas. Gas apa? Oksigen. Hasil. Tadi dia daripada sini. Hanis, dia daripada sini. Nian. Tindak balas pembakaran. Ya, kan dia Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Hanis tanya tu. Kan air kapur tukar jadi keruh. Ni. So hasil dia karbon dioksida. Satu lagi yang dikesan oleh kertas kobalt klorida kontang. Air. Air, 2 lah. Air dan karbon dioksida. Tu jawapan dia. Okay, thank you Hanis. Okay Huda, next. Huda, nombor 2A. Ke Huda? Huda dah hang? Okey, tak apa, saya bacakan. Apakah yang dihasilkan daripada tindak balas antara etanol dengan asid etanoik? Apa hasil tindak balas etanol dengan asid etanoik? Sarah. Sorry, Tadi, apa tu, postman datang.
Postman. Masya Allah. Sabar je lah. Ya Allah. Ni beli barang apa lah ni? Okey. Tak apa. Saya dah bacakan nombor 2A ni. Hasil tindak balas antara etanol dengan asid etanoik. Apa nama bahan tu? Apa nama hasil dia? Saidah nak jawab. Silakan Saidah. Apa dia Saidah? Saidah? Boleh? Sekejap. Saya ketepikan. Ni. A ni. Bahan yang dihasilkan. Hasil dia. Daripada tindak balas C tadi. Tak, saya tak nak nama spesifik dia. Saya nak nama am dia. Ni nombor C ni. Ni apa aktiviti C. Ni hasil dia. Pemerhatian dia kan. Bau harum, dia tak larut. Bahan tu apa dia? Bahan apa tu? Nama dia mula huruf E. Etanuak ke lah? Bukan. Tahu lah. Nama dia apa? Nama dia mula huruf E. 5 huruf je. Tak ingat? Esther lah sayang oi. Kan kita tadi tindak balas pengesteran. Ni kan tindak balas pengesteran. Okay, saya patah balik Saya tengok. Ni kan tindak balas pengesteran. Yang kita hasilkan ni, kita bila etanol tindak balas dengan asid etanoik, kita dapat ester kat sini. Bila etanol dibakar, kita dapat gas yang mengeruhkan air kapur, gas karbon dioksida, dan kita dapat wap air yang tukarkan warna kertas kobalt klorida kontang. Etanol bertindak balas dengan asid etanoik jadi ester. Okay, boleh? Faham tak? Okey ke tak okey? Okey. Okay, alright. Saidah okey tak Saidah? Ya dah. Okay, last. Apakah fungsi asid sulfurik? Lah ni dah bagi tahu sebagai apa ni? Asid sulfurik pekat dalam proses pengesteran tadi, dia jadi apa? Mangkin. Okay, so nombor 1 tadi jawapan dia gas karbon dioksida dan air. Nombor 2 pengoksidaan. Nombor 2 pengoksidaan. Apa soalan dia? Apakah yang dihasilkan antara tindak balas antara etanol dan asid etanoik? Jawapan dia ester. Jawapan dia ester kat sini. Kemudian apakah sifat fizik antara ni kita tak jawab ni. Sifat fizik hasil tindak balas etanol dengan asid etanoik. So sifat fizik ester tidak larut dalam air, bau, harum. 2 lah jawapan dia yang kat sini ni. Bau hasil, ini sifat fizik dia. Dan juga dia tak boleh larut dalam air. Itu 2 jawapan berbau harum dan tidak larut dalam air. Huda. Nombor 2 ni salah ni. Okey, nombor 3 betul asid sulfurik bertindak sebagai mangkin. Okey, ada soalan tak nak tanya? Boleh tak? Okey ke tak okey? Nak proceed ni? Kalau okey, saya proceed je. Okey, saya proceed. Okay, alright. Okay, next. Balkis. Hanis dulu. Kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Okay, silakan Hanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ni lepas tajuk UDA, tajuk kegunaan alkohol dalam kehidupan seharian. Alkohol ni dia banyak kegunaan dia. Kegunaan alkohol ni meluas dalam pelbagai bidang dan dalam kehidupan seharian. Contohnya yang pertama bahan api, yang kedua perubatan, yang ketiga kosmetik dan yang keempat industri. Okay. Yang pertama bahan api. Alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebahagian karbon organik ini mudah terbakar. Penyalaan berwarna biru dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. Dekat nyalaan tu tadi kan udah dah terang kan. Bila dia terbakar, dia punya api warna biru kan. Betul. Dia bagi tahu dah api tu apa. Contoh alkohol digunakan sebagai bahan api bio untuk kenderaan motor.
kat Filipina. So, Filipina. sekejap. Okey, betul nyalaan dia biru maksudnya sebenarnya kan tadi kita tahu etanol dia ada karbon dia juga kan. Kalau metanol ada karbon dia juga, kalau propanol pun ada karbon dia juga. So bila dikatakan nyalaan dia biru, api dia biru dan tidak ada jelaga, maksudnya semua karbon terbakar dengan lengkap. Kalau etanol tu ada 2 karbon. Janganlah bayangkan etanol tu satu molekul je, etanol tu banyak molekul lah dalam larutan tu, dalam cecair tu. So bila etanol tu ada 2 karbon, semua molekul-molekul karbon dalam etanol ni terbakar dengan lengkap. Sebab tu tak ada jelaga, tak ada debu hitam tu. Tapi kalau hidrokarbon ataupun paling senang anak-anak nak nampak kalau macam getah tayar tau, getah. Getah tu kalau kita bakar, kita akan nampak asap dia hitam sangat. Okey, asap yang hitam tu maksudnya banyak jelaga. Bila banyak jelaga menunjukkan banyak karbon-karbon yang tak terbakar. So jelaga apa? Jelaga adalah karbon-karbon yang tak terbakar. Okey, kalau dia sebut alkohol ni tanpa jelaga maksudnya semua karbon dalam alkohol tu terbakar dengan baik. Dan sebab tu nyalaan dia biru. Kalau karbon yang tak terbakar ni selalunya nyalaan dia akan jadi warna kuning. Macam api lilin lah. Dia punya asap kan macam agak gelap sikit kan. Dan api dia kuning kan. Okay. Sebab tu dia banyak jelaga lah. Dan alkohol ni adalah satu bahan api yang mesra alam. Sebab tu dipanggil bahan api bio. So dia tidak mengeluarkan asap. Alright, next. Seterusnya nombor 2 tadi adalah perubatan. Alkohol digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma selain digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Okey, kita dah belajar masa bab 1 kegunaan bagaimana nak mengawal penyakit, antaranya adalah menggunakan kaedah pensterilan. Kaedah pensterilan kita belajar dulu kan ada 3. Guna pemanasan di mana kita guna haba pendidihan ataupun autoclave. Lepas tu kita guna bahan kimia. Bahan kimia ni satu adalah antiseptik, satu lagi adalah disinfektan. Alkohol adalah sejenis antiseptik, iaitu bahan kimia yang boleh bunuh mikroorganisma tetapi tidak membahayakan kulit. Ada lagi satu bahan kimia, dia membunuh mikroorganisma tapi membahayakan kulit. Contohnya macam deterjen. Dia bunuh mikrob tapi kulit kita rosak. Tu tak boleh kena kat kulit. Okay, satu lagi guna sinaran gamma, sinaran ultraviolet. Itu pensterilan. Sebab tu alkohol ni dikatakan sebagai antiseptik. Alah, masa anak-anak nak kena cucuk dengan nurse tu kan, nurse ada guna apa ni? Alkohol, dia letak dekat kapas, kemudian dia sapu dekat tempat yang nak kena cucuk. Apa rasa dia? Siapa ingat? Rasa macam mana? Sejuk. Ya, alkohol dia sangat sejuk. So kalau kita nak tahu cecair tu, kalau macam kita tak boleh nak rasa kan, kita takut nak rasa air dia jernih, okay, hidung kita sumbat, tak boleh nak bau, maka salah satu cara nak tahu tu alkohol ataupun air ialah kita rasa bekas tu. Kalau bekas tu sejuk tu alkohol lah. Okay, alright. Dan dia juga menjadi pelarut pelbagai jenis ubat batuk. Sebab itulah sebenarnya sangat bahaya ubat batuk tu orang minum sampai ketagih. Sebab dia sebenarnya ada alkohol yang dijadikan sebagai pelarut. Jangan bayangkan arak tu lain. Ini alkohol yang untuk dijadikan ubat lah, pelarut ubat. Okay, next Hanis. Seterusnya yang ketiga adalah kosmetik. Alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barangan. Hanis? Tak dengar suara? Tak dengar suara? Sekejap. Okay. Alkohol jadikan pelarut pelbagai barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan gincu. Ya. So alkohol ni antara peranan utama, fungsi utama dia adalah sebagai pelarut lah, termasuklah barangan kosmetik. Maksudnya macam minyak wangi. Terutamanya minyak wangi yang mahal tu kan anak-anak. Sifat alkohol kan mudah meruap. Sebab tu kalau anak-anak perasan, bila beli minyak wangi yang mahal, dia akan balut dalam kotak. Kemudian kotak tu macam agak tebal. Okay,
Fungsinya adalah untuk mengelakkan minyak wangi itu daripada mudah meruap. Dan anak-anak tak boleh letak minyak wangi betul-betul tepi tingkap. Sebab tingkap panas kan, suhu tinggi. So dia lagi mudah meruap nanti, rugi. Nanti cepat habis minyak wangi. So antara satu cara nak jimat kan, penggunaan minyak wangi, terutamanya minyak wangi mahal okay, letak dalam tempat yang gelap, dalam almari, dalam kotak dia balik. Okay, jangan biar terdedah macam tu sajalah. Lainlah kalau minyak wangi yang ada alkohol ni dia telah dilarutkan dengan air yang banyak. So dia tak jadi macam tu lah. Tak adalah dia mudah teruap. Okay. Alright. Next Hanis. Seterusnya yang keempat adalah industri. Alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci makanan. Alkohol juga merupakan bahan tindak balas dalam pembentukan ester yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Etanadiol pula merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Cuma saya nak betulkan sikit je ni Hanis. Ni sifat alkohol digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana dia dapat melarutkan bahan organik digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan makanan. Bukan cecair pencuci makanan. Mana ada cecair pencuci makanan? Adakah kita basuh ayam dengan sabun? Tak ada kan? Aduh, saya punya handsfree dah tersepit dah. Okey, tak ada. So cecair pencuci dan makanan. Macam perisa vanila, perisa pisang. Kat situ ada ester tau. Ada ester juga. So perasa makanan juga akan ada ester lah. Okay. Kemudian digunakan dalam kosmetik. Dah kita tengok tadi dalam cat. Okay, sejenis alkohol nama dia etanadiol. Digunakan adalah sebagai alkohol yang digunakan sebagai bahan anti beku. Kalau anak-anak tengok deodoran ke, ada perkataan all kat hujung dia tu alkohol lah. Kalau tengok nama dia bukan semestinya propanol je, kadang-kadang ada nombor 1, 2, propandiol. Ada all hujung dia macam ni, etanadiol. Kan ada all hujungnya tu alkohol. Okay. Alright. Next, Hanis. Seterusnya tu gambar etanol. Etanol ni sering digunakan dalam minuman seperti bir dan wine. Dia mudah terbakar dan tidak mudah terbakar tidak terbakar. Betul. Mudah terbakar betul tidak terbakar pula. Sebenarnya etanol ni mudah terbakar ke tak mudah terbakar? Mudah terbakar. Sebab tu dulu tak salah saya lah dekat Arab Saudi, saya tak ingat negara mana, kat mana. Itu salah dah. Dia mudah terbakar dan tidak berwarna sepatutnya. Tidak berwarna. Sabar je lah. Mudah terbakar, tidak terbakar. Dah mudah terbakar, betul tak terbakar? Okay. Ada sekali hari tu masa awal-awal pandemik COVID-19 ni kan orang heboh kena guna hand sanitizer. Dan amount alkohol dia 70% kan. So tinggi lah amount alkohol dia. Ada seorang Pak Arab ni, dia letak hand sanitizer tu dalam kereta dia di tengah-tengah panas kan, negara Arab kan panas kan. So apa yang berlaku ialah kereta dia akhirnya terbakar sebab etanol adalah bahan yang mudah terbakar. So terbakarlah kereta dia sebab ada hand sanitizer dalam kereta dia. Dia biar lama-lama. Okey, teruskan Hanis. Metanol. Seterusnya adalah metanol. Metanol adalah alkohol jenis ini salah. Metanol ni dia beracun. Sebab tu salah satu perkara buruk yang boleh disebabkan oleh metanol adalah kebutaan. Macam metanol kena mata ke. Betul. Kalau terpecik kat mata boleh jadi buta. Kena guna metanol ni. Etanol okey. Etanol tak beracun. Tapi metanol beracun. Dahsyat. Okey, teruskan Hanis. Seterusnya alkohol perfume. Jenis alkohol dalam minyak wangi yang dibenarkan mestilah dari jenis metanol.
Tu je Maksudnya lah. metanol ni ada pelbagai jenis lah. Ada yang racun, ada yang berdioksid ni. Kan dia ada bagi ni. Sebenarnya sangat banyak pun sebenarnya jenis-jenis apa ni alkohol ni. Termasuklah metanol tu sendiri pun ada pelbagai jenis. Okay. Alright. Maklumat tambahan. Ada lagi ke? Ada maklumat tambahan ni. Dalam buat ni jap. Okey. Maklumat tambahan, alkohol adalah satu sebatian organik yang terdiri daripada karbon. Ini yang saya bentang tadi, karbon, hidrogen H dan oksigen O yang mempunyai formula umum CnH2n tambah dengan 1,0H bagi alkohol alifatik Aromatik. Aroma. Oh, aromatik. Aromatik dikenali sebagai fenol. Ini formula umum dia. Ingat tak kalau alkana CnH2n tambah 2. Kalau alkina CnH2n. Kalau alkohol CnH2n tambah 1 OH. O tu oksigen. Kumpulan berfungsi? Kumpulan berfungsi bagi alkohol dikenali sebagai hidrosid iaitu negatif 0H yang terikat dengan rantai karbon. Alkohol yang ringkas yang mempunyai jumlah karbon C kurang daripada 12 kebiasaannya adalah cecair tidak berwarna, manakala alkohol yang mempunyai jumlah C lebih daripada 12 adalah pepejal. Okey. Ingat tak saya kata COH tadi, COH kan? Okey. Kalau C tu karbon lah. OH, dia bukan kosong H. OH, O tu oksigen. Dan dia bukan negatif OH tu, dia nak menunjukkan yang OH tu sebenarnya ada ikatan dengan karbon. Sebab tu dia sempang OH. Okay. OH tu namanya hidroksil. Lupa pula saya nak cakap. Sekejap. Yang Aina punya slide tadi. Yang ni. Sekejap Yang ni. Yang ni OH ni semua hidroksil ni. Ini adalah kumpulan hidroksil OH ni. Kalau alkana alkina dia tak ada OH ni. Bila anak-anak tengok ada OH ni, tahulah ini adalah hidroksil. So bila ada hidroksil nama dia mesti all ujung dia. Metanol, etanol, propanol. Itu maksud dia lah. Okey. Sekejap. Patah balik dekat maklumat tambahan Hanis tadi. Mana dia? Ni. Alright. Okay, tu sahaja. Okay, thank you. Dia tanya. Dia ada soalan. Satu soalan je. Apa nama lain bagi etanol dengan metanol? Nak tanya kawan-kawan ke? Tanya kawan. Tak boleh, korang carilah nanti ni dalam Telegram. Okay. Hanis ada bagi kuis. Apa nama lain etanol dan metanol? Betul? Metanol dan etanol betul. Alright. So dia salah. Salah? Alkohol tu salah. Apa soalan ni? Cuba ulang balik. Apa nama lain bagi etanol dan metanol? Alright. Okay. So kawan-kawan boleh bagi jawapan dalam Telegram. Nanti Hanis boleh tengok. Nanti Hanis boleh bagi hadiah. Boleh. Siapa yang betul? Okay. Thank you Hanis. Thank you Huda tadi. Saya tak ingat saya cakap thank you ke tak kat Huda. Terima kasih tadi Huda dan Hanis. Okay, next. Balkis. Kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Silakan Balkis. Sekejap Balkis. Saya pergi ambil charger. Dah kong. Kejap. Balkis, tengok WhatsApp. Bukanlah dia, bukan. Anis, tapi yang dekat Google dia cakap etil alkohol. Ada lagi, cari lagi. Okay. Silakan Balkis. estetik. Salah. Sekejap.
Okey dah. Masih Assalamualaikum lagi menunggu jawapan warahmatullahi. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini I hari ini saya nak tentang kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Okey, sebelum tu nak tanya, korang pernah minum alkohol tak? Astaghfirullahalazim, soalan tu sensitif betul. Tak guna. Belasah sikit bagus ni. Okey, kesan yang yalah. Okey, kesan untuk kesan pengambilan alkohol secara berlebihan ni menyebabkan ketagihan. Lepas tu menimbulkan masalah sosial dalam keluarga. Lepas tu mengganggu ketenteraan masyarakat seperti perbuatan jenayah. Kenapa? Ketenteraan masyarakat? Tak boleh pula dengan perkataan. Ketenteraman tu tak? Masyarakat seperti perbuatan jenayah. Apa kaitannya kesan alkohol berlebihan dengan jenayah ni, Balkis? Dia mabuk saja. So, bila dah mabuk? Dia akan dia akan apa? Dia punya otak tu dia tak berfikiran yang betul. Waras. So, dia boleh menimbulkan jenayah. Okey, silakan seterusnya. Orang yang mengambil alkohol secara berlebihan ni dia akan mabuk. Lepas tu kesan dia menimbulkan masalah seperti pemanduan secara berbahaya dan pergaduhan. Dia kan macam yang adalah 2-3 tahun yang sudah kan kecoh. Orang mabuk langgar mati, orang mabuk langgar mati sebab antara kesan utamanya adalah alkohol ni masuk je dalam salur darah, so dia akan melambatkan penghantaran impuls dalam kita punya saraf, menyebabkan impuls tersebut lambat diproses dekat kita punya sistem saraf pusat. Satu lagi, dia akan mengganggu kita punya otak kecil, cerebellum kita. So keseimbangan badan kita juga telah terganggu disebabkan oleh alkohol tu. Kalau orang ambil alkohol lah, okay, maka dia jadi tak stabil. Sebab tu dia boleh langgar orang. Okay, kalau ibu mengandung pula ambil alkohol yang berlebihan? Ibu mengandung ambil alkohol secara berlebihan menyebabkan kecacatan pada bayinya. Nama penyakit tu sindrom fetal alkohol. Okey. Macam mana bayi tu? Fizikal dia? Fizikal dia, kepala dia akan menjadi kecil, muka yang tidak normal, tak handsome dan pertumbuhan yang terbantut. Orang dah tinggi, dia kecil. Macam lagi. Saya tak cakap. Itulah. Kepala, Balkis, kepala awak kecil tak? Kalau kepala awak kecil, Tak. kan normal kan? Okey, Normal. Nak tanya. Ni saya ada pertanyaan untuk Balkis, silakan. Kakak. Ada rasa dia nak tanya tu? Hanis nak demo. Tak, kan kalau ibu yang mengandung ni dia mengambil alkohol secara berlebihan, dia akan menyebabkan baby tu cacat kan. Dia ada kaitan dengan genetik ke? Contohnya kalau mak dengan ayah ni memang minum alkohol. Genetik tidak. Kalau ni bukan penyakit genetik lah, sebab ini adalah penyakit disebabkan oleh bahan kimia atau bahan toksik yang masuk dalam darah ibu kan. Semua makanan kita masuk dalam salur darah kita kan, dan darah tu dihantar kepada bayi, kepada fetus melalui salur darah ibu yang melalui plasenta. Ingat tak kita belajar tentang plasenta kan? So salur darah ibu tu, dalam darah ibu dah ada alkohol, so alkohol tu akan masuk dalam fetus. Okay, so alkohol dalam fetus tu akan mengganggulah perkembangan minda dia. Malah kita akan tengok badan dia normal, kepala dia memang lebih kecil. Kepala dia kecil je. Macam sama besar dengan leher dia. Okay. Dan kadang-kadang otak dia langsung tak berkembang. So dekat bahagian yang tepat yang ada otak ni langsung macam rapat lah. Maksudnya dia tak ada dahi.
Dia terus kepala dia terus tutup, tak ada otak. Bayangkan. Memanglah orang baby selalu macam ni selalunya dia takkan hidup dengan lama lah yang mengalami fetal alcohol ni. Keadaan dia memang tak boleh membesar, bantut. Ustazah nak tanya lagi. Ah, Lepas tu orang yang lepas bersalin minum alkohol sebab nak biar badan dia panas elok ke? Tak elok lah alkohol ni. Macam mana pun, kenapa Allah haramkan alkohol, mudarat dia lebih banyak daripada manfaat. Sebab itulah banyak lagi kaedah lain yang boleh memanaskan badan. Kalau macam orang tua dulu-dulu, dia akan masakkan ikan dengan lada hitam. Lada hitam tu kalau nak perasan, kita makan badan kita berbahang tau, panas. So sebenarnya banyak kaedah lain untuk panaskan badan. Kalau guna alkohol ni boleh efek pada ibu, kesihatan ibu, malah kan ibu tu menyusukan anak. So boleh efek juga pada baby yang menyusu. Bahaya kan. Pendek cerita, mudarat dia lagi banyak pada manfaat. Sebab tu haram. Okay, boleh? Boleh. Okay, teruskan Balkis. Seterusnya, kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan dalam tubuh badan, organ semua. Okay. 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 Oh, lupa pula. Okay, tapi tak klik. Okay, silakan. Organ badan yang terkesan nanti kalau minum alkohol, otak, mata, peparu, jantung, perut, hati dan pundi kencing. Otak, kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak, mabuk. Itu sebabnya accident tu yang mabuk tu lah. Maksudnya dia memang bahagian cerebellum yang terjejas. Bahagian cerebellum mana nak ingat, itu adalah bahagian mengawal keseimbangan badan. So bila dia terjejas, dia akan menyebabkan orang tu tak seimbang dan dia tak mampu nak angkat jarak antara objek di depan dia dengan dia. Tu sebab boleh jadi accident tu. Okay, teruskan. Mata. Seterusnya mata, penglihatan akan menjadi kabur. Okey, seterusnya peparu, kadar pernafasan meningkat. Lepas tu jantung, kadar degupan jantung meningkat dan tekanan darah tinggi. Okey. Orang ni berdebar dengan lebih dahsyat lah. Orang yang ambil alkohol ni. Debarat, tiba-tiba dia berdebar tapi disebabkan oleh alkohol. Okey, perut. Perut, kerengsangan. Apa benda? Kerengsaan pada dinding perut menyebabkan perdarahan dan ulcer. Dia macam kalau bibir kita yang Hanis kena tu lah, itu saya ingat lagi, Hanis kena yang mata ikan tu kan, ulcer kat bibir. Macam tu lah boleh jadi ulcer dekat dinding perut. Tapi lagi sakit. Memang sakit lah. Satu orang sakit. Dia macam ulcer pada dinding perut. Macam mana kita tengok ulcer dekat bibir, macam tu dinding perut kita boleh jadi ulcer. Dan anak-anak kena ingat dalam perut kita ada asid yang sangat tinggi untuk membunuh mikroorganisma. So bayangkan dinding perut dah terluka, lepas tu ada asid pula. Tu memang sakit sangat lah. Okay, teruskan. Hati. Hati, kerosakan sel hati. Bukan yang sakit hati putus cinta tu. Seterusnya sel hati dan mengeras. Kalau hati telah hitam tu macam mana lah? Hati telah hitam. Macam mana? Itu tak tahu sudah. Itu kalau merokok, ada tar jalan. Daripada rokok tu kan ada tar. So tar pada rokok tu telah memenuhi alveolus dekat peparu. And then selain daripada tu, toksik daripada rokok tu kan. Fungsi hati ni sebenarnya adalah untuk menyatoksikkan segala bahan toksik dalam badan. So bayangkan orang yang mengambil bahan-bahan kimia yang sangat banyak ni menyebabkan hati akan bekerja dengan sangat keras dan akhirnya hati jadi hitam. Melainkanlah kalau hati hitam yang lain tu yang tu lain cerita, yang dengki kat orang semua tu, tu hati hitam lain lah. Oh Lala, jadinya kalau alkohol dia tak adalah buatkan hati jadi hitam Dia boleh menyebabkan hati rosak atau kita panggil sebagai cirrhosis tu lah, boleh rosak sebab alkohol ke rokok ke dia semuanya ada toksik
ada toksit. So sekarang ni bayangkan kalau kita orang yang tak merokok, so hati dia bekerja seperti biasa. Tapi kalau orang merokok atau orang minum alkohol, hati dia kena kerja keras untuk menetralkan toksit-toksit yang dibawa masuk secara sengaja tu. Sebab tu akhirnya hati perokok tu awak akan tengok dia macam hancur tau. Sebab hati tu dia bekerja dengan sangat keras untuk nyatoksikkan segala toksit yang datang daripada rokok dan alkohol. So sangat bahaya lah sebenarnya pun. Even perokok sekunda. Siapa perokok sekunda? Bukan orang tu hisap rokok tapi dia dapat asap rokok daripada persekitaran dia. Tu pun bahaya. So kalau Tapi perokok sekunda lagi bahaya daripada yang orang hisap rokok kan Zah kan? Betul, sebab orang yang hisap rokok dia ada filter. Perokok sekunda mana ada filter? Adakah orang hisap rokok pergi sumbat filter dekat lubang hidung awak? Tak ada kan? Sebab tu lah perokok sekunda lagi bahaya. Lagi direct dapat toksit tu. Okay, Balkis teruskan. Seterusnya sirosis. Siapa tahu sirosisnya tu? Lepas tu seterusnya kanser hati, ginjal, kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Kes ginjal ni macam kes hati tadilah. Tapis. Dia jadi tapis kan, dia menapis darah. So, bila dia terlampau banyak bekerja, hati dan ginjal ni adalah antara organ utama yang mudah rosak. Akibat banyak sangat toksit yang dia terpaksa tapis. Okay, the last one. Last one, pundi kencing. Pembuangan air kencing yang lebih kerap. Sebabkan orang yang kuat minum alkohol, so dia kerap kencing. Dia lagi kerap kencing lah. Okay, terima kasih. Saza. Ya. Sarah dia ada soalan. Ya, soalan dia berbunyi begini. Silakan. Yang plasenta dalam produk tu apa pula Sarah? Plasenta dalam produk? Produk apa yang ada plasenta? Produk apa tu Sarah? Produk apa Sarah ada plasenta? Sarah? Tak dengar? Mak Cun tu Zah. Ada cerita Mak Cun tu. Dia buat produk. Dalam produk tu ada plasenta. Kalau dulu tak salah saya, orang buat kosmetik gincu. Dulu kecoh masa dulu suatu masa dulu Avon kan dia ada lipstick kan. Dikatakan Avon ni letak plasenta ataupun kan bahasa Melayu dia adalah uri. Letak plasenta atau uri untuk warna yang cantik pada gincu dulu. Sekarang ni tak ada kot. Mungkin itulah kot yang kata plasenta tu. Plasenta tak boleh diletakkan sebagai bahan kosmetik. Dia bukan bahan kosmetik. Bayangkan plasenta tu daripada antara fetus dengan ibu itu nak letak kat bahan kosmetik. Kau nak pakai? Kan? Tak sanggup nak pakai. Alright. Okay, ada soalan lain? Tak ada. Ada. Okay, sekarang ni Syafia. Okay tak Syafia? Mana Syafia? Oh, Safia. Mana si PA ni? Ada ke tak ada? Dia tidur kot. Safia tidur Dia ni. Safia? Oh, Safia. Ada ni Nurul Fia ni. Dia masak Zazah. Masya Allah. Tadi dia minta lah sekali. Lepas tu lagi masak pula. Ayo. Daripada lam tadi masak tak habis lagi. Baik, ya Allah, kau masak apa? Kau buat ni ke? Kenduri ke? Safia. Ayolah kau ni. Okey, tak apalah. Saya lah teruskan. Okey, sekarang ni kita tengok penghasilan alkohol. Tadi sebenarnya siapa yang first kali Aina kan. Aina ada terangkan tentang alkohol ni dapat dihasilkan daripada bahan yang ada gula, sumber gula dan juga kanji. Okay, so antara sumber gula, kanji, karbohidrat ni adalah seperti glukosa, starch ni kanji lah, gandum, barley, beras pulut, Alah, anggur. Jam Azhar tak aci lah. Kita orang bentang, dia tak bentang. Masalahnya mana dianya? Kalau dia ada tak apa, dia tak nyaut-nyaut pun. Cuba korang calling dia sikit.
Dia tengah call dik lah. Keling-keling, keling-keling. Yes, Aduh. Tu dia. Ye. Safia, kau pergi masak ke? Tandas. Ha? Ke Tandas. terlelap? Tandas. Ayo kau ni. Ingatkan masak, kawan-kawan kata masak daripada lam tadi tak habis-habis masak lagi. Pelik kat saya. Safia nak buat kenduri ke? Safia. Okey, silakan Safia. Penghasilan alkohol. Safia, Ya saja jawab. kau ni lasah kan? Yang ni baca Zah. Baca je lah. Tahu. Penghasilan alkohol. Satu, alkohol boleh dihasilkan melalui proses penampaian daripada sumber karbohidrat seperti glukosa, starch, gandum, barley, beras pulut dan anggur. Proses penampaian dia pun yang satu, penukaran karbohidrat iaitu gula ke etanol iaitu alkohol dan karbon dioksida oleh yeast. Cuba tengok dekat persamaan sebelah bawah ni. Glukosa ni gula lah. Ditindak balaskan oleh yeast. Kemudian yeast ni akan tukarkan glukosa tadi tu kepada etanol dan juga gas karbon dioksida. So sekarang ni ingat kita nak bentukkan etanol. Kita nak hasilkan etanol dan hasil sampingan dia, proses penampaian ni adalah karbon dioksida. Okay, teruskan Safia. Enzim Zymes tu. Seterusnya, enzim Zymes dalam yeast bertindak balas dengan makanan karbohidrat, menukarkan ia kepada etanol iaitu alkohol dan melepaskan karbon dioksida. Seterusnya, etanol yang diperolehi melalui proses penampaian boleh ditulenkan melalui proses penyulingan. Alright. So sekarang ni glukosa yang tindak balaskan oleh yeast. Yeast ni ada enzim namanya enzim Zymes. Okey, enzim Zymes ni akan mempercepatkan lagi proses penampaian untuk menghasilkan etanol ni. Kalau tak ada yeast, boleh je berlaku tapi lambat. Bila ada yeast, dia jadi lebih cepat. Sebab dalam yeast ni ada sejenis enzim namanya Zymes. Zymes ni yang mempercepatkan glukosa tukar jadi etanol. Okay. So ini adalah proses penampaian. Tetapi etanol yang terhasil ni bukan tulen, dia tak tulen. Ada air yang bercampur. So kita kena tulenkan etanol tu. Kita nak etanol je, kita tak nak air. So proses untuk tulenkan etanol ni kita panggil sebagai proses penyulingan. Alright. Silakan Safia. Teruskan. Ni nak terangkan. Pandai tak? Boleh tak? Tak apalah, saya bantulah ni. Sebab dia eksperimen kan. Okay. So ni untuk penyediaan alkohol. Proses ni kita panggil proses penampaian. Kena ingat proses penampaian. So anak-anak tengok ni dalam kelalang dasar bulat ni. Okay, kelalang ni menyimpan larutan glukosa dan yeast. Kita masukkan glukosa, kita masukkan yeast sekali dalam kelalang ni. So campuran ini bertindak balas dan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Tindak balas ni kita panggil sebagai penampaian. Yeast dapatkan tenaga daripada penampaian, kemudian dia akan bebaskan enzim Zymes. Enzim Zymes yang terbebas daripada yeast tu, nampak tak? Dia tulis mangkin. Kan saya katakan bila dia hadir dan mempercepatkan tindak balas, so dia jadi mangkin. So mangkin ni akan mempercepatkan lagi penguraian glukosa menjadi etanol. Dan gas yang terhasil adalah gas karbon dioksida. Sebab itulah dia ada tiup penghantar ni untuk menghantar gas karbon dioksida kepada air kapur. Ingatlah ujian kehadiran air kapur, ujian kehadiran gas karbon dioksida adalah dengan menggunakan air kapur. Kalau air kapur tu keruh, karbon dioksida hadir. Kalau air kapur tu tak keruh, maintain jernih, maka karbon dioksida tak ada lah. So ingat kalau dia tanya kan, soalan tanya, apakah jenis ujian yang boleh digunakan untuk membuktikan kehadiran gas yang dihasilkan daripada penampaian? So jawapan dia adalah ujian air kapur. Air kapur bertukar menjadi keruh sekiranya karbon dioksida hadir. Macam saya sebut tadi, etanol yang terhasil ni tak tulen. Dia ada air yang terhasil. Kat sini kan, dekat ni yang saya bulatkan dengan kerza ni. So ada air yang terhasil dalam etanol tu, maka kita kena tulenkan dia. So proses ni dipanggil sebagai proses penyulingan. Okey, ini alatan dia. Nama alatan ni adalah condenser Liebig.
Ni kondenser Liebig. Dan dia mesti guna air paip untuk menyejukkan kondenser ni bagi memastikan proses kondensasi berlaku. So macam mana nak sejukkan kondenser Liebig ni? Kita masukkan air ikut bawah dan keluarkan air ikut atas. Kalau masuk air ikut atas, okey, bayangkan ini, okey sekarang kita mula. Kita masukkan etanol tak tulen dekat sini. Masukkan serpihan porselin sebab bila kita panaskan etanol dengan air tu, dia akan ada bubbles, buih. Gelembung lah. So porselin ni akan pecahkan buih ni. Kita tak nak buih tu sampai termasuk ke atas, ternaik ke atas masuk dalam kondenser Liebig. Kita tak nak macam tu. Kita nak yang naik ke atas tu hanyalah wap etanol saja. Okey, kenapa wap etanol yang naik bukan wap air? Sebab etanol ni dia takat didih dia 78 darjah Celsius. Tapi kalau air takat didih 100 darjah Celsius. So yang akan jadi wap terlebih dahulu adalah etanol. So bila suhu sampai 78 je kita maintainkan pemanasan. Kalau dia dah turun balik, letak balik pelindung Bunsen. Pastikan tidak sampai 100 darjah Celsius, kalau tidak air akan jadi wap. Bercampur. Tak nak. Kita tak nak bercampur wap air dengan wap etanol. So kita nak pastikan ke atas ni wap etanol saja. So kita pastikan suhu pemanasan ni adalah 78 darjah Celsius atau 80 lah pun boleh. Okey, wap etanol ni bila masuk dalam kondenser Liebig yang sejuk, maka wap tadi panas kan? So dia akan membebaskan dia punya tenaga kepada kondenser Liebig menyebabkan wap tadi tu menjadi zarah dia menjadi lebih perlahan dan lebih rapat. So wap etanol akan bertukar menjadi cecair etanol. Sebab itulah kita guna kondenser Liebig ni. Nak pastikan, nak tukarkan wap etanol jadi cecair etanol. Okay. So yang keluar ni adalah etanol yang tulen lah. Tak ada air. Okay. Kalau ada air pun sedikit sangat-sangat. Tengok dia punya penerangan. Mengandungi kira-kira 96% etanol. Maksudnya ada 4% air. Air dalam etanol boleh diserap dengan menggunakan kapur toho, okay, atau kuprum sulfat kontang. Okay, ini proses penyulingan. Maksudnya anak-anak kena ingat, nak dapatkan etanol dua proses. Pertama penapaian, tapi ni dapat etanol tak tulen. Kemudian kita tulenkan menggunakan proses penyulingan. Okay, alright. Okey, ini adalah dalam buku teks. Kita akan buat dalam makmal muka surat 151. Okey, untuk menyediakan etanol melalui proses penapaian. So, kita akan tengoklah susunan radas A, kita akan masukkan yeast dengan gula. Susunan radas B, kita masukkan yeast, roti, air suling. Okey, kita boleh uji juga. Masukkan yeast dengan jus buah. Jus anggur ke, so kita buat set C. Jus anggur dengan jus tebu, set D. Apa lagi yang nak buat? Jus anggur dengan orange, set E. Boleh buat banyak set. Okay, untuk buat penapaian etanol. Okay, tapi kan yang set C ni adalah adalah di antara pisang, yeast dengan air suling. Tu C. Tak kisahlah. Maksudnya kita akan ada beberapa buah-buahan dan sumber glukosa ataupun kanji lah untuk menghasilkan etanol. Dan sudah tu dah dapat, cuba tengok dia katakan simpan susunan radas selama seminggu, catatkan apa yang berlaku, catatkan apa berlaku pada air kapur. Selepas seminggu turaskan campuran, kita ambil campuran tu masuk dalam kelalang bulat, kita panaskan untuk buat proses penyulingan bagi kita dapat etanol tulen kat sini. Itulah proses dia. Okay, alright. Itu saja untuk hari ini. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Ada seseorang panggil saya tadi. Sekejap, saya tak nampak. Siapa? Balkis Laila. Laila. Kenapa dia Laila? Saya tanya tak. Kita tengok drama ni. Apa kata orang tu dia drama tu kata kalau pun dia cakap semua itu. Alamak Laila. Aku cakap ni tak dengar Laila, lah. putus-putus. Tak dengar. Cuba cakap slow. Saya tengok dalam drama ni. Dalam drama? Orang tu Sekejap. Orang apa? Orang apa? Orang tumbuk. Dalam Ya. drama. Ya, dalam drama. Orang tu buat apa?
Kalau orang tu mabuk, Susah sangat je ni. Kau tulis dekat dalam Telegram tu senang. Ataupun Aku nak tulis dengar. dekat chat. Cuba ke Telegram ke dekat Ha, chat ke tak ha. kisah. Dengar dalam drama je. Saya pun dengar dalam drama. Orang ni tumbuk. Lepas tu dah hilang. Zara tak usah. Okay, Laila. Laila, mana? Ha? Okay, cuba. Saya dah tutupkan stop sharing kot lah, okay? Apa dia, Laila? Saya tengok drama. Okay, dalam drama. Saya tengok drama. Kalau seseorang tu mabuk, Okay. dia apa cakap tu, apa yang dikemukakan time mabuk tu, Apa yang dikemukakan time mabuk tu? Apa? Oh, ni. Jujur. Jawab ni. Soalan tu ni. Jap. Ada kat sini tadi. Mana? Ni. Yang dekat K-drama tu dia kata kalau mabuk dia jadi lebih jujur. Tu betul ke? Laila tanya tu Laila. Ya atau tidak? Ya. Apalah. Okey, kesian Laila. Okey, macam ni. Bila mungkinlah kan kita assumption kita. Bila dia mabuk, so dia tak boleh berfikir kona-kona baring-baring cipta alasan lagi. So apa yang terlintas kat fikiran dia, maksudnya apa yang berlaku, dia akan ceritakan benda tu lah. Macam tu je lah, mungkin lah. Sebab macam saya cakap tadi, bila ada alkohol dalam tubuh dan alkohol tu berlebihan, maka alkohol tu akan memberi kesan kepada penghantaran impuls. So impuls dia akan hantar dengan lambat tau. So katalah dia nak menipu pun, dia tak boleh nak menipu. So apa yang dia dengar itu yang dia cakap. Mungkinlah Laila. So tapi janganlah pula kau nak suruh orang bercakap jujur, kau bagi dia minum alkohol. Kan? Parah pula, mabuk pula orang tu kerang. Saza. Ya. Saya tengok drama gak. Drama apa pula kau tengok ni Taklah, setiap drama, K-drama tu mesti ada dia orang akan minum. Lepas tu bila dia orang minum tu dia orang akan ada dialog kan. Macam mana dia orang boleh hafal dialog? Time dia minum arak tu arak betul lah, bukan arak tipu. Itu dia tukar dengan air kosong. Kau ni. Tak Saza, dia ambil botol yang baru, lepas tu dia buka tu yang ada Alah, ada gabus dia stopper dia tu kan. Alah Balkis, itu drama, kau jangan tertipu. Orang boleh menipu ni macam-macam. Dia memang kalau dia dah kalau dia berlakon pun, dia mesti nak kena hafal dia punya dialog. Kalau nampak macam air arak, mungkin dia pakai air teh. Mungkinlah kan. Takkanlah dia nak mabuk betul-betul, macam mana dia nak berlakon? Kau ni. Siapa nak tanya drama mana lagi yang korang tengok? Ada lagi soalan? Itulah tu bahaya pengaruh drama ni kan. Yelah, elok kita drama daripada tak TV3 show ulang. Penat lah. Dia ada soalan ke? Dia angkat tangan tu? Angkat jari, bukan angkat tangan, angkat jari tak ada. Ingat kan ada soalan tadi. Okay, so kita dah habis dah tentang alkohol. Ada pula orang tekan raise hand ni. Ya Allah, sabar je lah. Ingat siapa pula raise hand. Okay, kita dah habis dah hari ni. Tajuk dia sebenarnya pendek je. Cuma dia nak tahu tentang sifat fizik, alkohol, macam mana nak dapatkan alkohol, macam mana nak tulenkan alkohol. Lepas tu kita belajar tindak balas kimia alkohol buat ester tadi. Ester tak sama dengan alkohol tau. Ingat tu, ester tak sama dengan alkohol, tapi ester adalah hasil tindak balas antara alkohol, etanol dengan asid organik seperti etil etanoat. Okay, alright. Ada soalan lagi tak? Nah, habis dah ni, dapat songah dah. Tak ada. Kalau tak ada, so kita akan jumpa hari Rabu.
InsyaAllah. Cuba buka buku Sains Proses Skill. Anak-anak buat muka surat 62 sampai 65. Cuma kali ni kena upload setiap muka surat tu dalam link sebab saya kena buktikan PBD pula. Makanya dah siap nanti snap gambar. Nanti saya bagi link. Saya dah siap dah, anak-anak punya nama semua dah ada. So ambil nama masing-masing, jangan ambil nama orang. Ambil nama masing-masing, masukkan link gambar buku Sains Proses Skill yang dah dijawab ni. Okay. Lepas ni saya bagi link dia. Kalau ada soalan boleh tanya. Tu saja lah. Kehadiran tu saudara tutup ke? Kehadiran belum, kau belum buat lagi kan? Belum, saya belum tulis nama lagi. Tak apa. Tu saya tengok nama Hani seorang je yang belum. Hayati sampai 2 kali pula. Hayati, kau buat 2 tarik ke Yati? Hayati. Kata siapa pula 2 kali ni? Kata kat si Yati. Oh, tua ni. Mana si Yati? Nenek tak cakap dia mabuk. Masya Allah. Bodoh. Kau minum etanol ke kau minum ester? Mabuk. Aduh, korang ni. Okay, kita jumpa balik hari Rabu. Jangan lupa buat homework. Homework ni tak berat saya rasa. Just tik je. Isi tempat kosong sahaja. So, muka surat dia 62 sampai 65. Okay? Alright, ada soalan lain tak? Kalau tak ada, kita nak sudah dah ni. Tak ada. Okay, itu sahaja anak-anak sekalian. Kalau tak ada soalan, kalau ada soalan tanya je dalam Telegram. Hanis jangan lupa tik kehadiran. Dan dah siap nanti upload lah dalam link. Dah upload dalam link boleh delete terus gambar tu. Nanti penuh pula memori phone. Okay? Alright, kalau tak ada soalan itu saja. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Tak, kita sudahi dengan wal as dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as inna insana fi husn illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu saja. Assalamualaikum. Bye. 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 Bye Saza. Bye Sida. Bye. Ya Allah, Balkis.